Mengoptimumkan penggunaan teknologi terkini di bawah dasar kebersihan negara menjadi agenda penting Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan serta agensi di bawahnya dalam usaha meningkatkan keberkesanan dan tahap kualiti perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Pelbagai inisiatif diambil kerajaan bagi memastikan alam sekitar negara kekal terpelihara. Apakah antara langkah yang telah diambil? Ikuti laporan disediakan Nurul Siti Amira Idris. 1.17 kilogram nampak seperti jumlah yang kecil, tetapi itulah purata penjanaan sisa pepejal harian bagi setiap isi rumah di Malaysia dengan jumlah keseluruhan lebih 38,000 tan sehari dibuang di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 44% adalah sisa makanan yang terbuang, antaranya cengkerang telur ayam, kulit bawang dan tidak ketinggalan baki makanan yang tidak dihabiskan. Bukan sahaja pembaziran kepada keluarga, namun ia juga memberi impak yang besar kepada alam sekitar melalui pembebasan gas karbon dioksida yang begitu tinggi. Data yang saya kongsikan sebentar tadi adalah dapatan kajian tahun 2022 oleh konsultan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau SW Corp. Tanpa kita sedar, 1 tan sisa makanan akan menghasilkan sehingga 2.5 tan kadar karbon dioksida. Sedangkan selama ini, pihak industri, penebangan hutan yang tidak terancang dan juga pelepasan asap kenderaan sering digembar-gemburkan sebagai faktor utama kepekatan karbon dioksida di ruang udara. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal SW Corp, IR Zulkifli Tambijik, 5 mesin anaerobic digester AD telah diperluaskan di Malaysia bagi memproses sisa makanan di lokasi janaan sisa tersebut. Pengoperasian mesin AD dikawal selia melalui sistem internet kebendaan IoT selain dikendalikan tenaga kerja manusia antara 1 hingga 2 orang dalam satu masa. Bila sisa makanan sampai, maka sisa makanan ini akan direkod, akan ditimbang dan sebelum kita masukkan dalam mesin AD inilah. So seterusnya sisa makanan ini akan disaring untuk kita asingkan. Hanya sisa makanan saja yang sesuai saja yang kita akan masukkan dalam mesin AD ini. Yang lain tu kita akan asingkan dan kita akan lupuskan di tapak pelupusan. So kita nak pastikan bahawa mesin AD ini hanya menerima sisa makanan saja yang sesuai. Mengikut rekod sisa perawatan tapak AD di Medan Selera Ampang Jaya dari Julai 2022 hingga Jun 2023, 60,000 kilogram sisa telah dirawat dengan penghasilan cecair kompos sehingga 52,800 liter dan biogas sebanyak 6,200 meter padu. Menurut IR Zulkifli, baja kompos yang terhasil dapat digunakan untuk projek kebun komuniti setempat, manakala biogas digunakan sebagai sumber tenaga bagi menghidupkan lampu di kawasan AD. Jika kita dapat menggunakan lebih meluas rawatan bagi sisa makanan ni, maka dia dapat membantu kita untuk meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan, di mana sebahagian besar daripada sisa makanan ni kita dapat lincungkan daripada hantar ke tapak pelupusan. Jangka hayat tapak pelupusan di Malaysia ni tak lama. So setengahnya dapat bertahan 4 atau 5 tahun bergantung pada jumlah sisa yang masuk. So kalau kita lihat setengah daripada kawasan tempat kadang-kadang sampai 800 tan sehari. Dan ini menyebabkan sel yang sedia ada tu tak dapat menampung. Dan akhir sekali jangka hayat daripada sel tu pendek dan sebagainya. Buat masa ini, 4 di Lembah Kelang dan 1 unit lagi di Kulem Kedah. Penambahan 2 lagi mesin AD telah dimohon melalui Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12. Mengikut perancangan awal SW Corp, 2 lagi tapak AD itu dijangka akan ditempatkan sama ada di Pasar Besar Kuala Lumpur, kawasan penjara atau tapak pelupusan sampah yang kronik. Jika ini merupakan inisiatif kerajaan dalam memelihara alam sekitar Malaysia, apakah langkah wajar kita sebagai rakyat dalam menjadikan negara ini terus sihat untuk didiami generasi akan datang? Sempena 66 tahun kemerdekaan negara, sama-samalah kita tingkatkan kesedaran untuk terus mencintai tanah air ini, bukan sahaja dengan kibaran jalur gemilang dan sorakan patriotik, namun melalui tindak tanduk yang lebih matang dan bertanggungjawab. Laporan Nurul Siti Amira Idris, Bernama TV.